Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izinnya dapat kita bersama lagi walau di alam maya. Hari ini saya akan sambung pelajaran dalam bab tasawuf kitab Hidayatus Salikin, iaitu sifat mahmudah yang ke-10. Jadi saya baca kitab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Ashir fi Zikril Maut. Bermula fasal yang ke-10 pada menyatakan zikrul maut. Adapun zikrul maut, yakni yang ingat akan mati itu, maka iaitu sifat yang kepujian yang dituntut oleh syarak seperti firman Allah Ta'ala, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Artinya, kata olehmu bahawasanya maut yang kamu lari daripadanya itu, maka bahawasanya ia mendapat akan kamu. Dan sabda Nabi SAW, Akthiru zikra hazimil ladzati fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhaiqin min al-'aish illa was'ahu alaihi wala fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Artinya, banyakkan oleh kamu menyebut akan mati yang memutuskan akan lazat, yakni banyakkan oleh kamu mengingat akan maut yang menghilangkan lazat dalam dunia, maka bahawasanya tiada menyebut akan dia oleh seorang dalam kepecikan daripada kehidupannya, melainkan meluaskan ia akan dia, dan tiada menyebut akan dia oleh seseorang dalam luas kehidupannya, melainkan kepecikan ia akan dia. Dan sabda Nabi SAW, Lau ya'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam lama akaltum minha samnan. Artinya, jikalau tahu binatang daripada maut seperti yang mengetahui akan dia oleh anak Adam, nescaya tiada memakan daripadanya akan minyak. Tiada memakan kamu daripadanya akan minyak. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada ahadun? Qala na'am, man dzakara al-mauta fil yawmi wal lailati 20 marrah. Artinya, hai Rasulullah, adakah dibangkitkan serta syuhada pada hari kiamat akan seorang? Maka sabdanya bahkan, iaitu seseorang yang menyebut akan maut dalam sehari semalam 20 kali. Dan sabda Nabi SAW, Kafa bil mauti wa'izan. Artinya, memadalah dengan maut itu pengajaran dan penjaganya. Dan sabda Nabi SAW, Taraktu bainakum wa'izina samitan wa natiqan fasamitul mautu wa natiqul Quran. Artinya, aku tinggalkan antara kamu itu dua pengajaran, dan penjaganya yang mengingatkan akan kamu, pertama yang diam, kedua yang berkata-kata. Maka yang diam itu iaitu maut, dan yang bertutur itu iaitu Al-Quran. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Walil arifi fi zikril maut faidatani ahaduhuma nafratu anid dunya wal ukhra syauqu ila al-akhirah. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, I'lam anna al-arif al-kamil al-mustatira bi dhikrillah ta'ala mustaghnin an dhikril maut, bal haluhu al-fana fi at-tauhid lal fitat lahu ila madin wa mustaqbilin wala ila al-hal min haythu annahu halun bal huwa ibnu waqtihi. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya orang yang arif yang kamil, yang melazimkan dengan zikrullah Ta'ala,
iaitu terkait ia daripada menyebut akan maut, tetapi halnya itu fana dalam tauhid, tiada berpaling baginya kepada yang lain, kepada yang telah lagi dan telah lagi akan datang, dan kepada hal daripada bahawa sekira-kira ia akan hal itu, tetapi yakni tiada daripada berpaling hatinya kepada suatu yang lain daripada Allah Ta'ala, dan hanya semata-mata ia berhadap pada Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq. Itu saya baca kitab Hidayatus Salikin. Kita cuba tengok ya. Yang ke-10, sifat mahmudah, iaitu mengingati mati. Adapun mengingati mati ataupun dikatakan zikrul maut, itu adalah sifat kepujian dituntut oleh syarak. Kita tengok apa kata Allah dalam firman Allah, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahawa mati yang kamu larikan daripadanya, sesungguhnya ia akan mendapatkan kamu. Kita ni dengan mati ni kalau boleh kita tak nak. Siapa yang nak mati kan? Tapi kita cuba nak lari, tetapi mati tu tetap akan datang pada kita. Setiap tahun kita sambut hari lahir daripada mula 1, 2, 3 sampailah umur kita sekarang ni, kita sentiasa menyambut hari kelahiran. Sebenarnya kita makin menghampiri dengan kematian. Sabda Nabi, akthiru zikra hazimil lazzati, perbanyakkan menyebut mati yang memutuskan kelazatan, yakni memperbanyakkan niat mati menghilangkan kelazatan dalam dunia. Maka sesungguhnya siapa saja yang menyebutnya di saat kepecikan hidupnya, nescaya diluaskan ke atasnya, dan bagi yang tidak menyebut semasa keluasan hidupnya, nescaya dipicitkan ke atasnya. Ini Rasulullah beritahu kena kita banyak mengingati mati, sebab kita akan memutuskan kelazatan dunia. Yang dengan kita mengingati mati, kita akan menghilangkan kelazatan dunia. Dunia ni lazat tak sedang mana. Yang kehidupan kita yang sebenarnya iaitu di akhirat. Jadi barang siapa sahaja menyebutnya di saat kepecikan hidup, masa kita tengah susah, macam sekarang kita semua sedang diuji, nescaya Allah akan luaskan hidupnya. Barang siapa tak sebut masa tengah luas, nescaya Allah akan hidupnya akan disusahkan. Rasulullah kata lagi, kalaulah binatang tu tahu tentang kematian sebagaimana anak Adam tahu, nescaya kamu tidak dapat memakai minyak sapi daripadanya. Manakala lembu tu kalau dia tahu dia akan mati, maka dia akan ketakutan sampai sehingga tak keluar minyak. Maknanya dia duduk dalam keadaan kurus kering. Kita manusia tahu mati. Kita tahu mati, cuma mati tu dirahsiakan bila. Tapi kita tetap lupa. Binatang dia tak tahu dia akan mati. Mana dia kata kalau binatang tu tahu dia tu akan mati, jadi binatang tu akan kurus kering. Tapi kita walaupun tahu kita mati, tapi kita tidak ada persediaan untuk menghadapi kematian. Seterusnya kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, adakah pada hari kiamat seseorang dibangkit beserta para syuhada? Ni, maka sabda Nabi, iaitu orang yang menyebut kematian 20 kali dalam sehari semalam. Itu Rasulullah kata orang yang kafa bil mauti wa'izan, memadalah dengan kematian itu sebagai pengajaran dan penyedaran. Kenapa pula mati tu jadi kita makin jadi orang cerdik kan? Sebab bila kita orang cerdik ni, bila kita ingat kita ni nak mati, kita tak akan buat perkara-perkara yang melalaikan. Kita akan cuba sehabis mungkin nak buat kebaikan, sebab dunia ni tempat kita bercucuk tanam. Kalau kita tak banyak buat amal ibadah di sana, nanti apa kita nak tuai? Itu orang yang banyak ingat mati. Kalau yang sekarang ni kita tak ingat mati, kita buat je, tak kira apa. Siang malam cari harta, siang malam tak ingat Allah semua, sampai akhirnya kematian tu sampai pada kita. Masa tu baru kita tahu memang sesungguhnya kematian tu sangatlah benar. Sepatutnya
dengan kematian itu sebagai pengejaran dan penyedaran. Kita tengok orang sekarang ni, hari-hari kita tengok. Kalau kita ada WhatsApp group dalam ni, musim-musim sekarang ni lagi lah, hari-hari ada cerita tentang kematian. Kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, copy paste. Kita tak sedar nanti satu hari kita pula ada orang beritahu tentang kematian kita. Sabda Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kamu dua pengejaran dan penyedaran yang mengingatkan kamu. Pertama, yang diam. Kedua, yang bertutur. Yang diam tu apa? Iaitu mengingati mati. Rasulullah dah kata, mengingati mati tu sebagai kita hidup kita tak boleh nak semena-mena. Apa kita nak buat sebab kita ingat kita akan mati. Kemudian pengejaran kedua iaitu Al-Quran. Kita berpandu kerana Al-Quran. Dua perkara tu. Diam, yang diamnya itu mati, yang bertuturnya itu Al-Quran. Kata Imam Ghazali, orang yang arif yang salik ada dua faedah menyebut kematian. Pertama, hati lari daripada menjogai dunia. Dunia ni walau macam mana pun, carilah banyak mana, harta sebanyak mana pun takkan puas. Jadi bila dengan kita mengingati mati, jadi dunia tu tidak lagi sangkut di hati kita untuk gemar pada. Jadi bila kita lari daripada dunia, kita akan gemar pada hari akhirat, sebab akhirat itulah tempat kampung kita yang abadi. Kata Imam Ghazali lagi, ketahuilah bahawa orang yang arif, yang kamil, yang terus menerus zikir pada Allah adalah tidak perlu lagi menyebut kematian. Bahkan hanya telah fana di dalam tauhid. Hatinya tidak berpaling pada telah lalu dan akan datang, tiada juga keadaan semasa, tetapi adalah anak zamannya, yakni hatinya tidak berpaling kepada sesuatu yang lain pada Allah. Hanya ia semata-mata berharap kepada Allah Ta'ala. Jadi ini Imam Ghazali lah. Dia kata orang sentiasa berzikir pada Allah. Dia zikir. Kita ni zikir berbeza dengan kita kalau sembahyang. Dalam sembahyang kita macam-macam benda kita ingat, tetapi bila tengah berzikir, memang fikiran kita waktu berzikir memang kita akan ingat Allah. Jadi orang yang terus-menerus berzikir, jadi tentang kematian tu dia automatik. Bahkan halnya telah fana dalam tauhid, hatinya tidak berpaling pada telah lalu dan akan datang, dan juga dalam keadaan semasa. Cuma masalah kita zikir, hati kita ingat. Waktu kadang kita buat kerja rumah, kita rasa kita nak berzikir, tengah menyapu berzikir, tu pun hilang, tersampuk sekejap, hilang. Dah kita menerawang semula. Sepatutnya dengan kita berzikir, kita sentiasa ingat Allah. Jadi hatinya tidak berpaling kepada sesuatu yang lain pada Allah Ta'ala. Kita ni mudah berpaling. Berzikir juga. Nak tidur kita berzikir, lepas tu sekejap je kita hilang semula. Hanya senyap ia semata-mata berhadap pada Allah Ta'ala. Allah juga yang memberi petunjuk. Sekian. Yang baik itu terhadap Allah, yang tak baik itu kelemahan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.